Assalamualaikum. Saya Cikgu Liza. Hari ini kita akan sambung pelajaran matematik tahun 4 dalam tajuk masa dan waktu. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, jom kita ulang kaji dulu kemahiran yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Baiklah, sekarang mari kita ingat kembali perkaitan antara unit masa. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Dan 1 minit sama dengan 60 saat. Mari kita belajar menyebut masa dengan betul. 3:30 AM disebut sebagai pukul 3:30 minit pagi. 12:05 PM disebut sebagai pukul 12:05 minit tengah hari. 9:12 PM disebut sebagai pukul 9:12 minit malam. 8:08 AM disebut sebagai pukul 8:08 minit pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh masa? Tempoh masa ialah jarak antara dua waktu. Cara untuk kita mengira tempoh masa ialah pertama kita perlu mengenal pasti waktu selepas dan waktu sebelum. Kemudian tolakkan waktu selepas dengan waktu sebelum. Ya, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana pengiraan untuk mengira tempoh masa. Kita pergi kepada contoh pertama. Bermula pada jam 3:10 minit petang dan waktu tamat dia 3:25 minit petang. Okey, kira tempoh masa aktiviti tersebut. Okey, macam cikgu sebutkan, kita kena tolakkan waktu tamat dengan waktu mula. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Kita bahagikan ruang untuk jam dan minit. Okey, kita buat macam ni lah, ada pembahagi. Kemudian yang di atas ialah waktu tamat. Dan yang di bawah ialah waktu bermula. Waktu tamat dia 3:25. Kita tulis 3:25. Dan waktu bermula 3:10. Okey, seterusnya kita perlu tolakkan. Macam biasa, tolak dalam bentuk lazim. Kita mula dari belakang. Okey, kita tolakkan minit dulu. Okey, 5 tolak sifar sama dengan 5. 2 tolak 1, 1. 3 tolak 3, sifar. Jadi dekat jam, sifar. Dekat minit ada 15 minit. Jadi jawapan dia ialah tempoh jam tak ada nilai. Minit dia 15 minit. Jadi tempoh masa yang diambil ialah 15 minit. Baik ya. Kita tengok pula contoh yang ni. Mula 8:45 AM waktu pagi dan tamat pukul 10:30 minit pagi. Okey, macam biasa kita nak mengira tempoh masa, kena tolakkan waktu tamat dengan waktu bermula. Jadi waktu tamat dia ialah 10:30 dan waktu bermula dia ialah 8:45 pagi. Okey. Okey, baik ya. Sekarang kita tengok ya. Berbeza dengan yang nombor contoh 1 tadi. Sekarang bila kita nak tolak, nampak tak? Ini 30. Ini 45. Tak boleh tolak kan? Kecil tolak besar tak boleh. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena pinjam. Tapi ada perbezaan sikit dengan nombor bulat biasa. Bila kita nak meminjam minit, kita kena pinjam dekat jam. Kita perlu ingat, kalau kita pinjam 1 jam, kena tukar kepada minit. 1 jam sama dengan berapa minit? Tadi kita dah ulang kaji. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi macam ni ya. Okey, ini 30. Okey, 60 tambah 30 sama dengan 90 minit ya. Okey. Jadi 30 minit ni kita potong. Kita gantikan dengan 90 minit ya. Sebab 30 tak boleh tolak 45. Jadi kita guna pen lain. 90.
30 dah tak ada ya. Kita dah tukar. Pinjam tadi. Potong. 10 jadi. Pinjam 1. 10 jadi 9. Pinjam 1 jam jadi 60 minit. Tambahkan dengan 30 jadi 90. Okey, sekarang 90 tolak 45. Okey, tolak kan? Sifar tolak 5. Boleh tak sifar tolak 5? Sifar tak boleh tolak 5. Baru kita boleh pinjam sebelah. 9 jadi 8. Kemudian sifar tu jadi 10. 10 tolak 5 jadi 5. 8 tolak 4 jadi 4. Okey. Kemudian 9 tolak 8 jadi 1. Bermakna tempoh masa dia ialah 1 jam 45 minit. Jawapannya ialah 1 jam 45 minit. Okey. Rajah 3 menunjukkan waktu Salman mula melukis pada waktu pagi. Salma siap melukis pada pukul 10.25 pagi. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis? Jadi, kita tengok Rajah, waktu Salma mula ialah 8.30 pagi, 8.30 pagi. Dan waktu akhir ialah 10.25 pagi. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah tolakkan 10.25 tolak 8.30. Berdasarkan petikan yang cikgu bacakan tadi, Salma mula melukis pada jam 8.30 minit pagi dan siap pada pukul 10.25 minit pagi. Jadi dia nak nyatakan tempoh masa, berapa lama dia gunakan masa untuk menyiapkan lukisan. Okey, kita tengok. Okey, mula pada jam 8.30 pagi ya. Okey, dan tamat pada jam 10.25 minit pagi. Okey. Jadi dekat atas kita tulis 10.25. Bawah kita tulis 8.30 tolak. Okey, kenapa atas ni cikgu biarkan ada ruang? Sebab nanti mungkin dekat sini kita perlu pinjam dari 1 jam, jadi ada ruang untuk kita menulis. Jangan buat rapat sangat, nanti bila kamu nak mengira susah. Tak ada ruang untuk kamu tuliskan nombor dekat atas ni. Okey, kita tengok. Okey, kita nak tolak minit. 25 tolak 30 boleh ke tak? Yes, tak boleh kan? 25 kecil daripada 30. Apa kita perlu buat? Okey, pinjam 1 jam. Okey, bila kita pinjam 1 jam, kita jadikan 10 ni. 10 bila pinjam 1 jadi 9. Betul? Okey, 10 pinjam 1 jam. 1 jam kita nak bagi dekat minit. Kena tukar dulu. 1 jam sama dengan 60 minit. Kemudian kita tambahkan dengan 25. Okey, kamu akan dapat 85 minit. Okey, kita dah potong 25 minit. Tukarkan dengan 85 minit. Okey. Okey, nampak? Sekarang barulah kita boleh menolak. Okey, 5 tolak sifar dapat 5. 8 tolak 3 sama dengan 5. 9 tolak 8 sama dengan 1. Jadi, tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan lukisan tersebut ialah 1 jam 55 minit. Rajah 3 menunjukkan waktu Alif menghadiri aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, waktu dia menghadiri co-curriculum ialah pada jam 4.40 petang. Alif bertolak dari rumah pada pukul 3.55 petang. Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah? Okey, jadi waktu mula dia 4.40 ataupun 3.55 petang. Okey, waktu mula ialah 3.55. Dia bertolak dari rumah. Kemudian dia sampai ke sekolah pada jam 4.40. Bermakna
4, 40 tolak 3, 55. Kata Alif hadir ke aktiviti co-curriculum pada jam 4.40 petang. Ya, ada gambar rajah jam kan 4.40 petang dan petikan seterusnya dia kata bertolak dari rumah jam 3.55 petang dan dia nak tahu tempoh masa perjalanan Alif ke sekolah. Bermakna waktu mula dia pukul berapa? Yes, 3.55 petang sebab dia dari rumah kan 3.55 tu. Okey, jadi kita tulis waktu mula 3.55 PM sebab dah petang kan, jadi PM lah. Okey, dan waktu dia mula aktiviti pada pukul 4.40 petang. Okey, kita tuliskan dalam untuk pengiraan 4.40 3.55. Okey. Tengok minit dia, pastikan boleh tolak ke tak. 40, 55 tak boleh tolak kan sebab 40 lebih kecil. Jadi macam biasa kita perlu pinjam dari jam. Kita pinjam 4 jam. Jadi 3. Kemudian 40 ni kita potong 60 tambah 40 sama dengan 100 ya. Okey, jadi letak kat atas ni 100. Okey, sekarang kita boleh mula menolak 100 minit tolak 55 minit. Okey, sifar tolak 5 sama dengan tak boleh kan? Sifar mana boleh tolak 5? Nak pinjam sebelah sifar juga. Jadi kita pinjam dekat rumah ratus dia 100. 1 bila kita pinjam jadi sifar. Yang di sini akan jadi 9, 10. Sekarang kita dah boleh menolak seperti biasa dalam bentuk lazim. Menolak nombor bulat dalam bentuk lazim kan. Okey, 10 tolak 5, 5. 9 tolak 5, 4. Sifar tolak sifar, sifar tak ada apa-apa. Dan 3 tolak 3 sama dengan sifar. Okey, jadi jawapan dia sifar jam 45 minit. Jadi untuk jawapan dekat jam ni tak perlu tulis. Kita cuma tuliskan dekat minit. Tempoh masa perjalanan Alif dari rumah ke sekolah ialah 45 minit. Rajah 3 menunjukkan waktu Wati mula mengemaskan dapur rumahnya setiap pagi. Okey, kita tengok jam. Pukul 7.45. Okey, Wati siap membersihkan dapur rumahnya pada pukul 10.15 pagi. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan dapur rumahnya? Okey, kita kenal pasti waktu mula. Waktu mula Wati mengemas ialah 7.45 pagi dan selesai mengemas pada pukul 10.15 pagi. Jadi, kita perlu tolakkan 10.15 pagi tolak 7.45 pagi. Untuk soalan ni, petikan dia menyatakan Wati mengemas rumah bermula dari jam 7.45 minit pagi dan siap pada jam 10.15 pagi. Dia nak tempoh masa berapa lama Wati ambil masa untuk kemas rumah. Okey, jadi waktu mula dia ialah 7.45 pagi. Okey. 7.45 PM dan dia siap mengemas pada jam 10.15 AM. Okey, kita tuliskan 10.15 tolak 7.45. Okey, 10.15 tolak 7.45 pagi. Okey, sekarang tolakkan minit. 15 tak boleh tolak 45. Kita pinjam 10 jadi 9. 15, 60 tambah 15. Okey, 05, 5, 6, 1, 7. Jadi akan jadi 75 minit. Okey. Sekarang jadi 9 jam 75 minit. Kita boleh mula menolak. 5 tolak 5 sifar. 7 tolak 4 3. 9 tolak 7 2. Bermakna
2 jam 30 minit. Tuliskan jawapan 2 jam 30 minit. Jadi Wati mengambil masa selama 2 jam 30 minit untuk mengemas rumah.